Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar saudara-saudari penonton sekalian? Semoga kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Tajuk tazkirah yang saya ingin kongsikan bersama ialah sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah ujian bagi setiap muslim. Masing-masing akan menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk ujian ditimpa kesusahan atau dikurniakan dengan ujian kesenangan. Ini bermakna orang yang susah akan diuji dan orang yang senang juga akan diuji. Ujian yang datang dalam bentuk kesusahan adalah seperti kesakitan, wabak, musibah, ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, bencana alam, atau kematian seseorang yang disayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Manakala ujian dalam bentuk kesenangan pula, seperti harta benda yang banyak, anak-anak yang ramai, kedudukan yang mulia, jawatan yang tinggi, perniagaan yang semakin maju dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam suratul Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pelbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada kita hanyalah untuk mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang bersabar, siapa pula yang berbohong, dan siapa pula yang selalu berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam suratul Ankabut ayat 2 dan 3 yang bermaksud,
Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya yang beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam di seluruh dunia, terutama di negara ini, berhadapan dengan satu ujian berikutan penularan wabak COVID-19, dan kebanyakan kerajaan di dunia sudah pun melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP, kuarantin maupun perintah berkurung sepenuhnya. Sepanjang tempoh ini juga ada di kalangan umat Islam yang hilang mata pencarian kerana mungkin tidak boleh keluar untuk berniaga, atau ada segelintir yang menerima ujian dalam bentuk penyakit, sama ada disahkan positif virus berkenaan. Pasti walau apa jua pun ujian yang melanda kehidupan sepanjang tempoh ini, atau mungkin pada masa akan datang, Allah ingin mengajar kita semua supaya mengenal sesuatu, dan setiap apa yang berlaku itu pastinya mempunyai hikmah daripada yang esa. Bagi mereka yang ikhlas dan sabar, ujian kesusahan yang datang akan dihadapinya dengan penuh ketabahan dan keridaan, kerana memahami bahawa adanya hikmah di sebalik ujian tersebut. Mereka yakin bahawa ujian kesusahan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan lalu. Manakala ujian kesenangan pula, mereka akan menerimanya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana seseorang mukmin yang sejati akan sentiasa menyadari bahawa setiap ujian yang diterima, sama ada dalam bentuk kesusahan ataupun kesenangan, adalah untuk meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah malangnya orang-orang yang sikapnya suka berbohong dan lemah keimanannya terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diberi ujian kesusahan, iman mereka akan gadaikan. Mereka akan memohon dan merayu kepada manusia atau makhluk lain untuk menghilangkan kesusahan yang dihadapinya. Manakala ujian kesenangan yang dirasainya, mereka akan menjadikan diri mereka sombong dan angkuh. Ia tidak mahu bersyukur ke atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Bahkan ia menyangka, ia merasakan bahawa semua itu adalah asbab ataupun sebab kepandaian diri mereka sendiri, seperti mana keangkuhan Qarun terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diabadikan kisahnya dalam surah Al-Qasas ayat 78, yang bermaksud Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah kerana disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada pada diriku. Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Kalaulah Qarun bijak pandai, tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan? Dan ingatlah, orang-orang yang berdosa, yakni apabila mereka disiksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, yakni kerana Allah sedia mengetahuinya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala telah berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat-ayat ini bahawa Qarun telah diberi perbendaharaan harta yang amat banyak hingga ia lupa diri, dan semua yang dimilikinya itu
ternyata tidak mampu menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dialami oleh Fir'aun. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mengakhiri tazkirah ini, marilah kita menghayati beberapa perkara supaya ianya menjadi panduan dalam hidup kita. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah menjadikan diri kita ini untuk beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, kita hendaklah menjaga dan mempertahankan iman kita ketika diuji dengan kesenangan atau kesusahan. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan harian. Demikianlah tazkirah ringkas daripada saya. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.